Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Lawison dari 4P SMP Matematik 3. Video ini merupakan perkongsian pelajar bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun New Pedagogy Deep Learning. Sebelum memasuki tema tersebut, saya akan mengenalkan ahli kumpulan saya. Ini merupakan ahli kumpulan bagi 4 PISMP Matematik 3. Yang pertama adalah Tan Shen yang kedua adalah saya sendiri iaitu Lawison dan yang ahli ketiga adalah Boon Pik Yong. Baiklah, kita memulakan dengan apa itu konsep bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun disebut sebagai New Pedagogy Deep Learning. Yang pertama, menghendaki dan memerlukan pelajar mencipta pengetahuan baru dan menyambungkan ke dunia sebenar dengan menggunakan penguasaan alat digital dan seterusnya mencerminkan pendekatan yang berbeza untuk mengajar, belajar dan mentaksir secara menyeluruh dan holistik sambil menghasilkan perkara relevan dengan dunia di sekeliling kita. Dan begitu juga keinginan untuk mengubah bentuk pendidikan bagi menyediakan pelajar yang lebih baik untuk dunia persekitaran mereka. Dan begitu juga melibatkan perkongsian pembelajaran antara pelajar dengan pelajar ataupun antara pelajar dengan guru. Big idea bagi penggabung jalan kedua-dua kursus iaitu MPS 3093 dan PRKA 3012 adalah amalan guru berkesan memacu kemenjadian murid. Dalam big idea dapat dilihat ada dua perkara yang penting iaitu guru berkesan dan kemenjadian murid. Dan big idea ini telah memberi maksud kemenjadian murid adalah bergantung kepada guru yang berkesan. Sekiranya guru tidak berkesan, maka kemenjadian murid tidak akan berlaku. Maka, sebagai seorang guru, haruslah memastikan pembelajaran dan pengajaran yang telah dilaksanakan adalah berkualiti dan berkesan dan resource ataupun bahan bantu mengajar yang dibina adalah sesuai dan digunakan untuk memastikan kemenjadian murid dapat berlaku dan dapat menghasilkan murid yang seimbang dengan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada soalan-soalan yang ditekankan dalam kedua kursus tersebut ataupun disebut sebagai essential question. Yang pertama adalah MTS 3093, pengajaran sukatan geometri dan pengurusan data. Yang kursus kedua adalah PRKA 3012, perancangan pengajaran dan pembelajaran atau disebut sebagai PDP. Dalam kursus MTS 3093, yaitu bagaimana pelajar membentuk pedagogi content knowledge atau disebut sebagai PCK. Baiklah, kita kena faham dulu apa itu pedagogical content knowledge. Pedagogical content knowledge adalah gabungan antara pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi. Pengetahuan pedagogi berkaitan dengan pengetahuan strategi pengajaran seperti problem-based learning dan project-based learning or inquiry-based learning. Ini merupakan salah satu contoh bagi strategi pengajaran. Manakala pengetahuan isi kandungan iaitu pedagogic content knowledge adalah berkaitan dengan isi kandungan sesuatu pengajaran ataupun boleh dikira sebagai standard pembelajaran yang disenaraikan dalam DSKP, iaitu Document Standard Curriculum dan Pentaksiran.
Bagi menguasai pengetahuan pedagogi, guru haruslah memahami ataupun menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan kaedah mengajar seperti prinsip yang umum untuk menguruskan bilik darjah ataupun prinsip yang spesifik bagi menggunakan pedagogi tersebut dalam kursus ataupun topik yang tertentu dalam mata pelajaran. Dan bagi menguasai pengetahuan bagi isi kandungan dalam mata pelajaran, guru haruslah sentiasa merujuk kepada DSKP dan sentiasa meneroka pengetahuan tentang perubahan yang terkini dalam sesuatu mata pelajaran ataupun topik tertentu dan sentiasa meneroka cara mengajar dalam untuk menyesuaikan isi kandungan yang telah diubah sesuai. Seterusnya kita akan merujuk kepada soalan kedua, iaitu bagaimana pelajar menghasilkan satu set resource yang sesuai bagi menjalankan PDP yang berkesan. Bagi menyelesaikan soalan kedua tersebut, pelajar haruslah menguasai pengetahuan konten pedagogical content knowledge, iaitu PCK, sebelum memasuki ke soalan kedua tersebut. Kerana selepas menguasai PCK, kefahaman murid terhadap pembelajaran akan menjadi tinggi. Kerana PCK ini merupakan kemahiran yang sangat diperlukan dalam pembinaan satu resource yang sesuai digunakan dalam menjalankan PDP yang berkesan. Dan guru pelatih ataupun pelajar haruslah meneroka isu-isu pengajaran dan pembelajaran bagi topik tertentu dan membina resource berdasarkan isu-isu tersebut. Oleh itu, resource yang telah dibina dapat menjadi salah satu bahan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menjamin dan mengekalkan kualiti PDP dan ataupun resource yang telah dibina. Dan seterusnya kita akan alih kepada PRKA 3012, iaitu essential question for PRKA 3012. Yang pertama adalah bagaimana pelajar dapat merancang rancangan pengajaran harian yang berkualiti dan berkesan. Pelajar haruslah menguasai model pembelajaran 5E, iaitu pertama, engage. Yang kedua, evaluate dan elaborate dan explore dan explain. Yang kelima, 5E tersebut dapat membantu pelajar untuk merancangkan rancangan pengajaran harian yang sangat berkualiti dan sangat teratur untuk menjalankan PDP yang sangat berkesan. Seterusnya bagi soalan kedua bagi PRK 3012 adalah bagaimana pelajar membuat refleksi penambahbaikan untuk menjadi seorang guru berkesan demi kemenjadian murid. Setelah guru pelatih ataupun pelajar telah membuat simulasi pengajaran makro ataupun mikro, dan dalam pengajaran tersebut mereka dapat mengetahui kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan bagi memastikan PDP yang dijalankan pada masa hadapan akan lebih baik dan lebih berkualiti. Untuk membuat refleksi penambahbaikan yang untuk menjadi seorang guru yang berkesan, guru haruslah mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan sendiri dan learning from mistake. Kita sebagai seorang manusia selalu melaksanakan sesuatu dengan kesilapan adalah biasa. Walau bagaimanapun, guru haruslah sentiasa mengubah dan penambahbaikan sendiri untuk memastikan PDP yang dirancang ataupun dilaksana pada masa depan adalah lebih berkualiti dan tidak ulangkan kesalahan yang telah berlaku
sebelumnya. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Bun Piyung dari 4 PISMP Matematik 3. Sekarang saya akan membentangkan tentang hasil pembelajaran bagi kedua-dua kursus yang terlibat dalam MPTL, yaitu MPTS 3093, yaitu pengajaran sukatan geometri dan pengurusan data, dan yang kedua adalah PRKA 3012, yaitu perancangan pengajaran dan pembelajaran. Bagi MTS 3093, antaranya hasil pembelajarannya adalah mengaitkan kandungan matematik dengan pedagogi yang sesuai dalam membentuk pengetahuan pedagogi kandungan bagi bidang pengajaran sukatan, geometri dan juga pengurusan data. Yang kedua adalah membina resource yang sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran sukatan, geometri dan pengurusan data secara berkumpulan. Yang ketiga adalah membincangkan isu-isu pengajaran dan pembelajaran bagi sukatan, geometri dan pengurusan data berdasarkan amalan dan rujukan dapatan penyelidikan yang berwasit atau berautoriti. Yang keempat adalah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi sukatan, geometri dan pengurusan data berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan pelbagai pedagogi yang berasaskan kemahiran pembelajaran abad ke-21, yaitu 4C. Manakala bagi PRKA 3012, hasil pembelajarannya adalah membincangkan komponen-komponen yang penting dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran, iaitu seperti objektif, hasil pembelajaran dan sebagainya. Dan yang kedua adalah membentangkan rancangan pengajaran harian yang dihasilkan berdasarkan DSKP semasa kepada kelas. Yang ketiga, menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan. Yang keempat adalah menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan sebayan. Yang kelima adalah mereka cipta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan strategi komuniti pembelajaran profesional, yaitu PLC, berbantukan pelbagai sumber. Seterusnya adalah hasrat pembelajaran, yaitu bagi MTS 3093, yang hasrat yang pertama adalah membina resource yang sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran sukatan, geometri dan pengurusan data secara berkumpulan berdasarkan isu-isu daripada amalan dan rujukan dapatan penyelidikan yang berwasit atau berautoriti. Manakala yang kedua adalah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi kursus ini yang berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan pelbagai pedagogi yang berasaskan kemahiran pembelajaran abad ke-21, yaitu 6C. Manakala bagi PRKA adalah menghasilkan kertas perancangan reka cipta aktiviti PDP, matematik sekolah rendah yang berkesan dengan menggunakan strategi PLC berbantukan pelbagai sumber. Yang kedua adalah menghasilkan penulisan RPH matematik sekolah rendah dengan mengintegrasikan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran harian. Yang ketiga adalah membentangkan RPH yang telah dihasilkan berdasarkan DSKP semasa kepada rakan sekelas. Keempat adalah menghasilkan satu laporan yang membincangkan hasil analisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan. Yang kelima adalah menghasilkan satu penulisan reflektif bagi pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan sebaya. Dan seterusnya adalah kriteria kejayaan bagi dalam kedua-dua kursus ini. Bagi MTS 3093, kriterianya adalah saya dapat membina resource yang sesuai bagi PDP MTS 3093 supaya mengatasikan isu-isu yang telah dipilih. Dan yang kedua adalah saya dapat merancangkan aktiviti PDP bagi kursus ini berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan pelbagai pedagogi yang berasaskan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Manakala bagi PRKA adalah saya dapat menghasilkan kertas perancangan reka cipta aktiviti PDP matematik sekolah rendah yang berkesan dengan menggunakan strategi PLC berbantukan pelbagai sumber. Yang kedua adalah saya dapat menghasilkan penulisan RPH matematik sekolah rendah dengan mengintegrasikan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran harian. Dan ketiga adalah saya dapat membentangkan RPH tersebut kepada rakan
kelas. Yang keempat adalah saya dapat menghasilkan laporan simulasi mikro berdasarkan hasil perbincangan yang berkenaan dengan dua kemahiran yang dipilih dalam kumpulan. Yang kelima adalah saya dapat menghasilkan satu penulisan reflektif iaitu bagi pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan sebaya iaitu melalui Google Form atau borang-borang yang tertentu. Salam sejahtera semua. Nama saya Tan Syed Earl dari 4 PISMP Matematika 3. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan arahan tugasan. Arahan tugasan bagi subjek MTS 3093, guru pelatih dikehendaki menghasilkan resource yang dapat menerapkan pengetahuan konsep kandungan matematik bagi topik pengajaran sukatan, geometri, masa dan waktu, serta pengurusan data. Bagi tugasan pertama, kami diminta untuk menghasilkan resource bagi salah satu topik sukatan, geometri, masa dan waktu ataupun pengurusan data. Bagi subjek PRKA 3012, guru pelatih dikehendaki menghasilkan satu rancangan pengajaran harian iaitu RPH selama 1 jam. Bagi tugasan kedua, guru pelatih perlu menulis RPH dan tugasan ketiga, kami perlu membentangkan RPH yang ditulis sebelum ini, dan bagi tugasan keempat, kami perlu menulis laporan perbincangan hasil simulasi pengajaran makro, dan bagi tugasan kelima, kami perlu menulis reflektif bagi pengajaran makro yang kami jalankan. Dalam MPDL ini, kumpulan kami telah menggabungkan tugasan bagi kedua-dua subjek tersebut. Kumpulan kami telah menghasilkan resource bagi tajuk masa dan waktu bagi matematik tahun 2. Ini merupakan isu mengenai tajuk masa dan waktu dalam matematik tahun 2. Menurut DSKP matematik tahun 2, waktu adalah tajuk terkandung dalam silibus matematik tahun 2 bagi murid tahun 2 yang hanya berumur 8 tahun. Kemampuan untuk membaca jam analog adalah amat mencabar. Ini merupakan miskonsepsi yang sering berlaku dalam kalangan murid semasa menyatakan waktu. Bagi baca pertama, murid A tidak dapat menguasai bacaan pada jarum panjang sebagai jarum minit. Murid B pula membaca jam dengan jarum panjang sebagai jam, manakala jarum pendek sebagai bacaan minit. Bagi miskonsepsi yang kedua, murid menyebut waktu di atas sebagai 8.60 minit. Sebenarnya tiada bacaan jam 8.60 minit, sepatutnya adalah pukul 8. Bagi gambar ajar ketiga, murid akan membaca angka terdekat dengan jarum jam. Ini sebenarnya adalah salah. Bagi gambar ajar keempat, terdapat kekeliruan antara jarum jam dan jarum minit yang sering berlaku dalam kalangan murid. Ini merupakan resource yang kedua kami hasilkan. Yang pertama adalah PowerPoint, yang kedua adalah video cartoon, yang ketiga adalah bahan digital yaitu interactive clock. Dan bagi yang keempat dan kelima adalah permainan sambil belajar yaitu stop the clock dan set the clock. Dan yang akhirnya adalah quiz workbook. Seterusnya, saya telah menggunakan resource yang saya hasilkan bagi MTS 3093 untuk menghasilkan satu rancangan pengajaran harian bagi subjek PRKA 3012 yang mengambil masa selama 1 jam. Ini merupakan rancangan pengajaran harian RPH yang telah saya hasilkan, dan RPH ini telah terdiri daripada 5 fasa iaitu set induksi, fasa imajinasi, fasa perkembangan, fasa tindakan, dan juga fasa penutup. Untuk menilai keberkesanan bagi RPH yang saya hasilkan, sebuah
simulasi bagi pengajaran mikro dan makro telah dijalankan. Bagi pengajaran mikro, fasa yang dititik berat adalah fasa seinduksi dan fasa imajinasi. Kemahiran-kemahiran yang diterapkan dalam pengajaran mikro adalah kemahiran seinduksi dan kemahiran penggunaan bahan sumber. Bagi pengajaran makro pula, kelima-lima fasa tersebut telah dititik berat. Berbagai strategi pengajaran dan kemahiran pengajaran telah diterapkan dalam pengajaran mikro saya. Selain itu, saya juga merakam video bagi pengajaran makro saya supaya rakan sekelas saya dapat memberi penilaian terhadap pengajaran makro saya. Penilaian rakan-rakan telah dicatat dan ditulis dalam penulisan reflektif bagi pengajaran makro. Kemudian adalah maklum balas terhadap pembelajaran. Pengetahuan yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah menghasilkan resource dan merancang RPH yang sesuai untuk tahap murid berdasarkan DSKP. Bagi kemahiran yang dipelajari pula, saya telah menerapkan pelbagai kemahiran dalam pengajaran mikro dan makro dalam PDP. Sebagai contohnya, kemahiran seinduksi, kemahiran menerang, kemahiran menyoal, dan sebagainya. Konsep yang dipelajari pula adalah menekankan konsep PLC dalam pengajaran untuk membantu murid mengatasi miskonsepsi yang dihadapi dalam pembelajaran. Jadi, ini merupakan elemen 6C yang terdapat dalam kedua-dua kursus, iaitu MTS 3093 dan PRKA 3012, iaitu Critical Thinking, Creativity, Character, Citizenship, Collaboration, dan Communication. Bagi C yang pertama adalah critical thinking atau disebut sebagai pemikiran kritis. Kami telah membina kefahaman terhadap kehendak kerja khusus dan pembinaan resource untuk menyelesaikan isu dalam pengajaran dan pembelajaran dalam matematik. Dan begitu juga kami telah membuat berkaitan antara kesesuaian resource yang dibina dengan rancangan pengajaran harian RPH yang telah dirancang. Kesesuaian tersebut haruslah dititik berat untuk mengenal pasti kualiti PDP yang dijalankan adalah tinggi. Bagi C yang kedua adalah creativity. Pembinaan resource dan merancangkan aktiviti PDP yang kreatif dan inovatif sesuai dengan era pembelajaran abad ke-21 atau disebut sebagai PAK 21 sesuai dengan strategi pembelajaran, kaedah mengajar dan isi kandungan yang sesuai. Dan pelajar berusaha ke arah big idea dengan berfikir bahan bantu mengajar BBM yang kreatif dan inovatif untuk menjadi seorang guru yang berkesan demi kemenjadian murid. Bagi C yang ketiga adalah karakter ataupun sasya. Kami telah mengamalkan tanggungjawab sebagai seorang pendidik ataupun ahli kumpulan dalam tugasan kumpulan dan keupayaan pelajar berempati dengan orang lain dan menerapkan maklumat tersebut dalam tingkah lakunya. Kami telah bekerjasama dan melaksanakan tugas yang telah diberi. InsyaAllah kami telah menyiapkan tugas yang diberi. Dan C yang keempat adalah citizenship. Elemen kebat dalam pembinaan resource menggalak pelajar berfikir isu-isu global berdasarkan pemahaman mendalam tentang pelbagai nilai dan pandangan dunia dan dengan minat dan kemampuan yang tulen untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang mempengaruhi kelestarian manusia dan alam sekitar. Pembinaan resource ini telah membimbing kami untuk berfikir secara terbuka dan ke arah antarabangsa. Bagi C yang kelima adalah collaboration. Kerjasama antara ahli kumpulan untuk membina resource yang berkualiti dan penerapan kemahiran bersosial dan belajar menyumbangkan tenaga kepada orang lain dalam persekitaran kumpulan. Bagi C yang keenam adalah communication atau dikenali sebagai komunikasi, dan kami telah berkomunikasi dengan berkesan dengan pelbagai suara dan mod yang berbeza dalam sesuatu pengajaran. Contohnya, kami telah merakam video dengan menggunakan suara yang
tertentu dan berbeza untuk melaksanakan PDP melalui video dalam pembelajaran atas talian atau dikenali sebagai e-pembelajaran. Dan begitu juga kemahiran komunikasi diterapkan dengan memastikan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan tidak terpengaruh dengan emosi.